Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI siaran 21 Februari. Seperti biasa, kami akan menemani anda sepanjang 1 jam ini dan kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Syirah sihat? Syirah sihat, Alhamdulillah. Sugi sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik. Okay, dan baik. Silakan teruskan. Untuk penonton-penonton sekalian, kami di WHI ingin membuka siaran hari ini dengan perkongsian perkabaran duka yang mana bekas Yang di-Pertua Negeri yang juga Ketua Menteri paling lama di Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud meninggal dunia di Kuala Lumpur pagi ini. Betul tu, dan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 4.28 pagi di Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur, dan ini telah pun disahkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan juga Seni Persembahan Datuk Abdul Karim Rahman pagi tadi. Dan untuk pengetahuan semua juga, jenazah Allahyarham akan diuruskan ataupun telah pun diuruskan di Masjid Negara Kuala Lumpur sebelum diterbangkan balik ke Kuching sekejap sahaja lagi. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan wartawan TV3 Fariz Azman yang berada di Pangkalan Udara TUDM sekarang ini. Hello Fariz. Ya. Fariz dapat dengar kami? Ya, dapat dengar. Okey, baik Fariz, mungkin boleh kongsikan kepada kami dan juga kepada penonton-penonton apa agaknya situasi di sana dan apa perkembangan terkini di sana. Silakan Fariz. Baik, terima kasih Suki dan juga Syirah. Seperti mana kita katakan, hari ini adalah hari yang agak sugul, hari agak duka cita, bukan hanya buat rakyat di Lembah Kelang, malah rakyat Negeri Sarawak dan seluruh negara apabila Allahyarham, seorang sosok politik, seorang yang disegani sebelum ini, iaitu Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud telah pun menghembuskan nafas terakhir. Baik, mungkin perjalanan terakhir ini kita titipkan pada awal, di mana di Masjid Negara pada jam 10.35 pagi tadi, jenazah telah pun selesai disolatkan oleh Imam Besar Masjid Negara, Ehsan Muhammad Husni Iman, dan kemudian jenazah ketika ini masih lagi di Masjid Negara sebenarnya, Sugi dan Syirah. Jenazah akan dibawa ke Pangkalan Udara Subang ini sekitar jam 1 petang ini untuk diterbangkan ke Pangkalan Udara Kuching, Sarawak bagi sesi penghormatan terakhir pada peringkat negeri, dan ketika ini masih lagi dijalankan di peringkat negara. Sebagaimana kita tahu, sebenarnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, antaranya Timbalan Ketua Polis Negara, Ketua Polis Negara dan beberapa lagi urusan tertinggi negara juga telah pun berada di Masjid Negara untuk memberikan perkhidmatan terakhir. Dan di Pangkalan Udara Subang sebenarnya ada sejak pagi tadi, sejak tengah hari tadi sebenarnya, beberapa VVIP dilihat telah pun memasuki kawasan Pangkalan Udara Subang ini, TUDM ini, tetapi kami masih lagi ditempatkan di luar kerana belum lagi diberikan kebenaran sama ada untuk diberikan kebenaran membuat liputan di sekitar kalau kita katakan perjalanan terakhir daripada Pangkalan Udara TUDM Subang sehingga ke PU Pangkalan Udara Kuching pada jam 1 nanti. Tetapi apa yang dapat kita bawakan sebenarnya di mana sebentar saja lagi jenazah selepas selesai penghormatan terakhir di peringkat negara, jenazah Allahyarham akan dibawa untuk ke PU TUDM Subang ini dan akan diterbangkan. Tidak dapat diketahui sehingga kini sama ada menggunakan perkhidmatan TUDM, sama ada menggunakan pesawat Airbus A300M ataupun C-130 Hercules ataupun pesawat lain untuk membawa jenazah terus ke PU Kuching. Dan seperti mana kita tahu sebenarnya hari ini hari duka dan kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya Syirah dan Sugi telah pun menyediakan hari ini dan juga esok sebagai tempoh berkabung bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Dan seperti mana kita tahu, sosok ini adalah seorang yang kita tahu Ketua Menteri Sarawak keempat, 33 tahun menjadi Ketua Menteri Sarawak sebelum menjadi Tiwati Negeri Sarawak ke-7 pada sejak 2014 hingga 2024. Dan sebagaimana kita tahu, esok apabila upacara penghormatan terakhir di DUN akan bermula pada jam 8 hingga jam 11.30 pagi di Dewan Undangan Negeri Sarawak, dan jenazah kemudian akan dibawa ke Masjid Demak untuk disembayangkan, dan sekitar selepas Zuhur sebenarnya pada jam 1.30 hingga jam 2 petang kebumian akan diadakan selepas solat Zuhur
di tanah perkuburan Demak di kampung Awai Rahab. Itu dapat saya bawakan sebenarnya Syirah dan Sugi. Baik. Terima kasih banyak-banyak Fariz. Selamat bertugas. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Faris. Itu dia sedikit perkembangan dari TUDM Subang dan sekiranya ada sebarang kata orang pergerakan lain kita akan kongsikan dari masa ke masa dan juga esok insya-Allah kita akan kongsikan lagi perkembangan mengenai penghormatan terakhir. Ya, betul. Takziah kepada keluarga Allahyarham dan semoga upacara pengebumian akan berjalan dengan lancar. Baik, dan kini kita ke topik yang kami akan bawakan untuk anda pada hari ini iaitu keganasan dalam rumah tangga. Satu topik yang sering kali dibincangkan, bukan topik yang baru tetapi seolah-olah tiada pengakhiran. Jadi sebelum kita kongsikan topiknya, apa kata kita saksikan pengakuan yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kami. Jom kita tengok. Peningkatan kes keganasan rumah tangga kini kian merunsingkan. Sebanyak 22,908 kes dilaporkan bagi tempoh 2020 hingga Ogos 2023. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), kes tertinggi yang dicatatkan adalah pada tahun 2021 iaitu sebanyak 7,468 kes berbanding tahun 2020 iaitu sebanyak 5,260 kes. Ini jelas membuktikan bahawa isu keganasan rumah tangga merupakan isu yang tiada pengakhirannya jika tidak dibendung. Seperti yang dilalui oleh Farah, 28 tahun, dia tidak menyangka akan menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Farah terpaksa melalui detik hitam itu sehingga menjadikan perceraian sebagai solusi kepada masalah yang melanda dirinya selama 3 tahun ini. Sebelum berkahwin, dia tak ada tunjuk sisi panas baran dia. Even sampai awal perkahwinan saya dengan suami pun memang tak ada apa-apa yang jadi. Tapi, lepas 6 bulan berkahwin, bila gaduh je, dia mesti akan terkengking, marah-marah dekat saya. Saya ingat lagi punca dia mula pukul saya bila saya tak bagi dia check phone saya. Sampai satu tahap tu, dia rampas phone saya sebab dia tak bagi saya berhubung dengan orang luar. Bukan je dia seksa emosi dan fizikal saya, tapi sampai satu tahap dia kurung saya sebab dia takut saya akan report kat family saya. Pernah juga saya cuba nak bagi tahu kat family dia, tapi diorang selalu nak menangkan dia je. Sampai diorang rasa saya ni buat cerita sebab nak burukkan suami saya. Suami saya pula hasut saudara mara dia untuk percayakan dia dan tak percayakan saya. Selepas 2 tahun saya dah kena seksa, akhirnya saya buat keputusan untuk lari dari rumah tu dan tinggalkan perkahwinan saya. Mula-mula saya macam takutlah nak lari, tapi bila saya teringat betapa teruknya saya dah kena pukul setiap hari, jadi saya beranikan diri juga untuk lepaskan semuanya. Pada mula saya filekan cerai tu, suami memang tak nak bagi bersama lah and bagi tekanan lah kat saya. Untuk orang luar sana, tolonglah, kita jangan jadi lemah. Kalau kena pukul, carilah jalan untuk keluar dari semua ni. Baik, pastinya semua pasangan yang berkahwin mengharapkan rumah tangga kekal bahagia, mengharapkan pasangan kita mencintai, menyayangi, menghormati dan sebagainya. Akan tetapi Sugi, bukan semua orang bernasib baik. Ada dalam kalangan rakan-rakan kita di luar sana, penonton kita di luar sana yang rumah tangga mereka ini ibarat neraka. Walaupun sepatutnya rumah tangga itu sepatutnya menjadi syurga buat mereka. Betul tu Syirah, sebab mereka yang mungkin dalam keadaan ini, mereka dalam keadaan yang sukar bagi mereka keluar. Tetapi kita yang mungkin orang kata third party ni, kenapa dia ni dah kena dera masih dalam rumah tangga yang begitu menyeksakan. Senang bagi kita mengatakannya dan kami hari ini ingin mengatakannya. Mungkin topik hari ini boleh menjadi tanda trigger buat beberapa yang daripada anda yang sedang menonton, tetapi motif kami adalah supaya kita semua boleh bangkit sama-sama dan keluar daripada masalah keganasan rumah tangga. Betul. Dan bila kita tegaskan, bila Sugi tegaskan perkataan keganasan itu sendiri, saya kira keganasan ini meliputi banyak perkara. Mungkin kita fikir selama ini keganasan ini dari sudut fizikal, tepuk, tampar, sepak, terajang dan sebagainya. Tapi bagaimana pula sekiranya terlibat dengan penderaan seksual, penderaan mental, emosi dan sebagainya. Dan itu yang kita nak bincangkan bersama dengan panel kita yang pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada sebarang persoalan ataupun anda berada dalam dilema, anda berada dalam
situasi ini, terus ajukan soalan kepada kami untuk kami ajukan kepada panel kami di WHI Facebook kami. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok kami. Ya, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti yang Syira dan saya dah war-warkan di awal tadi, topik perbincangan kami hari ini memerlukan perhatian anda semua. Topiknya adalah keganasan dalam rumah tangga dan di studio kita sudah pun bersedia bersama dengan dua orang tetamu iaitu Syira. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah saya ACP Siti Kamsiah Hassan selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Assalamualaikum puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula adalah Tuan Mahmud Jumaat selaku Peguam Bela dan Peguam Cara Khidmat Guam. Selamat datang ke studio Wanita hari ini. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita mulakan topik pada hari ini bersama dengan Puan Siti dahulu. Puan Siti, kita tahu bila bercakap mengenai keganasan rumah tangga ini bukannya kesedarannya tiada, memang ada, tetapi seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah tiada pengakhiran. Jadi bila bercakap mengenai keganasan, mungkin ramai berfikiran keganasan dia kena fizikal, tumbuk, sepak dan seperti yang Syira kongsikan tadi, tetapi sebenarnya ada banyak lagi aspek-aspek dalam keganasan ini. Mungkin Puan boleh kongsikan dahulu. Okey, baik. Terima kasih. Keganasan, sebenarnya keganasan rumah tangga ni ada ditakrifkan di bawah kanun keseksaan, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Namun saya nak ringkaskan saja supaya lebih faham, lebih mudah difahami. Iaitu selain daripada perbuatan yang melibatkan fizikal, kekerasan fizikal seperti sepak, terajang dan juga menggunakan senjata ataupun tidak, tetapi dia juga ada juga penderaan-penderaan yang bersifat seperti penderaan emosi, seperti maki hamun dan juga ugutan untuk bunuh atau mendatangkan kecederaan dan juga melakukan perbuatan seperti kata mengambil harta benda ataupun keuangan dan juga selain daripada kecederaan kepada tubuh badan juga ke atas harta benda, melakukan khianat ke atas harta benda. Ini juga selain daripada kerosakan kepada harta benda, dia juga menggusarkan mangsa itu sendiri, hilang kerugian dan sebagainya, dan juga penderaan seksual lah. Dan juga mendatangkan delusi, perbuatan memabukkan terhadap mangsa ataupun pihak ketiga. Ini antara secara umumlah perbuatan-perbuatan yang dikatakan keganasan dalam rumah tangga. Okey, baik. Sebelum saya ajukan soalan seterusnya kepada Tuan Mahmud, kita izinkan saya untuk berkongsi sedikit pengalaman daripada penonton-penonton kita, iaitu dari Puan Nur Azrin. Alhamdulillah, saya dapat keluar dari keganasan rumah tangga. Kali ke-6 saya kena pukul, sepak, terajang, baru saya dapat lari dan falkan cerai dengan membawa anak lelaki saya seorang. Saya juga disahkan mental disorder separa mental akibat tekanan. Sekarang berkahwin baru, dapat seorang suami yang baik, Alhamdulillah, dan dah masuk 3 tahun dengan seorang cahaya mata perempuan. Alhamdulillah, suami baru juga terima anak tiri seadanya. Inilah dia, Sugi. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini kita pernah dikasari pada perkahwinan pertama dan sebagainya, boleh mendatangkan trauma kepada kita. Mungkin saya boleh ajukan juga soalan kepada Tuan Mahmud kita. Tadi sebentar tadi kita dah tahu penonton kita ada sepak, terajang, didera dari segi emosi dan sebagainya, sebagaimana yang Puan sebutkan juga tadi. Di bawah akta sedia ada apa agaknya akta yang disediakan untuk keganasan rumah tangga ini, dan adakah mereka ini boleh dihukum mengikut akta yang berbeza? Mungkin sepak terajangnya akta berbeza, mungkin dari sudut fizik mentalnya akta berbeza. Bagaimana? Baik. Di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ni 1994 ni, dia perlu dibaca bersama dengan kanun kesesaan. Okey. Menariknya di bawah kanun kesesaan ni, untuk kes yang melibatkan keganasan rumah tangga, dia ada setiap kecederaan yang dilakukan. Okey. Tadi kita ada sepak terajang. Betul. Sekiranya hanya mendatangkan kecederaan yang ringan, contohnya lebam-lebam, di bawah Seksyen 323. Okey. So maksimum 2 tahun penjara. Dan sekiranya sehingga patah riuk menggunakan senjata. Kalau patah riuk, kita di bawah Seksyen 325. Yang mana maksimum dia 7 tahun. Dan dia wajib penjara. Bezanya kalau kecederaan ringan, tak wajib penjara, boleh dikenakan denda. Tapi kalau Seksyen 325, dia wajib penjara sebab dia ada dan
denda. Okey, tetapi yang lebih menariknya di sini, apabila melibatkan keganasan rumah tangga, dia perlu dibaca bersama Seksyen 326A, yang mana hukuman tersebut akan didarab 2 kali ganda. So maknanya kalau contohnya kalau hukuman bagi hukuman sepertinya mendatangkan kecederaan mungkin maksimum 2 tahun, tapi melibatkan kecederaan, melibatkan suami isteri, pasangan, darab 2, boleh naik sampai hingga 4 tahun. Dan begitu juga untuk kecederaan hingga melibatkan kecederaan parah. So that's why dia bergantung kepada jenis kecederaan yang dia alami. Sehingga menggunakan senjata pun ada lagi perbezaan dari segi hukuman dan juga seksyen yang dibaca. Yang pasti undang-undang negara kita membela mereka yang mengalami keganasan rumah tangga. Tetapi kadang-kadang Tuan Mahmud, apa yang menjadi persoalan adalah saya tidak didera secara fizikal, secara emosi. Macam mana saya nak buktikan yang saya didera secara emosi? Mungkin secara sosial juga. Suami saya tak bagi saya keluar tengok kawan ke jumpa ibu dan ayah saya. Dalam situasi sebegini, bagaimana seseorang itu harus membuktikan? Baik. Dia begini tahu, emosi ni dia sangat kompleks dan sangat sukar, especially pihak penyiasat, pihak PDRM. Nak membuat siasatan juga perlukan bukti. Alah, apatah lagi ni tiada bukti yang kita boleh dilihat untuk mendapatkan pemeriksaan daripada pihak medikal. Tetapi sekarang psikiatrik boleh mengesahkan bahawa ada kesan trauma ke atas pihak mangsa pertama. Kedua, dari segi hitam putih kalau ada SMS, boleh juga dirujuk untuk dijadikan sebagai bukti. Penting untuk simpan. Penting untuk simpan. Tapi saya ingin kongsikan, saya juga ada beberapa pengalaman yang pernah anak gua merujuk kepada saya. Ada setengah orang dia dah bijak. Dia waktu kecederaan emosi ni dia bukan sekali dua, dia kerap berulang-ulang kali. So kadang-kadang isteri ni dia dah lama berkahwin, dia dah tahu dia nak naik share dah ni. Dia nak naik share dah ni. So dia dah rekod. Ada setengah wanita ni dia bijak, dia rekod. Itu juga boleh digunakan sebagai bukti. Tapi yang menariknya saya ingin kongsikan di sini, sekarang saya ingin kongsikan kepada orang ramai, mungkin kita boleh consider untuk pasang CCTV. Janganlah kata kita nak pasang CCTV nak tunjukkan apa berlaku dalam rumah kan, untuk kata nak kenakan suami ke apa, tak. Kita je kata CCTV ni untuk sekarang ni murah sangat. CCTV RM100 you boleh dapat CCTV yang siap rekod lagi suara. Betul. CCTV yang boleh rekod lagi suara dan jelas. Saya ada juga kawan saya rujuk, bagusnya CCTV ni. Dan hanya RM100 you boleh pasang je di mana-mana. Dan lekatkan di siling, kan? So banyak sekarang teknologi-teknologi yang kini yang mungkin kita boleh memberi konsiderasi digunakan untuk dirujuk kepada pihak pegawai penyiasat untuk membantu siasatan. Saya suka tu pemasangan CCTV. Tuan memberi satu solusi kepada mereka-mereka yang mungkin terkurung sebagaimana yang Sugi katakan tadi. Dan kalau boleh saya ambil sedikit soalan Sugi, betul ada antara mangsa-mangsa ini terkurung, dikurung dengan sengaja dan sebagainya. Bagaimana agaknya mereka ini boleh dapatkan bantuan polis? Kalau mereka tak boleh keluar, boleh tak melalui panggilan telefon sahaja untuk kita buat aduan? Boleh. Sebenarnya sekiranya mereka terkurung, laporan ataupun aduan ni boleh dibuat dengan pelbagai cara. Email pun boleh, hantar mesej pun boleh. Tetapi dalam kes-kes di mana sekiranya dikurung dan mereka tak boleh keluar dan handphone pun tak ada, maknanya mereka tak boleh akses melalui secara komunikasi telefon lah. Banyak cara juga boleh dibuat, terutamanya hantar mesej ataupun signal kepada kejiranan yang paling hampir tinggal dengan mangsa. Contohnya hantar nota kan, balingkan nota mesej untuk minta bantuan. Itu antara salah satulah. Kemudian membuat bunyi-bunyian ataupun isyarat macam menjerit, itu paling mudah. Tapi pertamanya kena tengok situasi dia. Nak bertindak ni kena lihat, nombor satu adalah keadaan keselamatan kita pada masa itu. Mangsa kena fikir, tak boleh timbulkan provokasi. Maknanya kena tentukan sebelum bertindak tu, kena pastikan mungkin masa suspeknya, pelakunya tak ada di persekitaran tersebut, barulah mereka bertindak supaya dia tidak menimbulkan kata provokasi dan kemarahan, bangkit marah. Dan sudah tentu kena tenanglah, dan juga menghantar seperti mesej tadi kan, hantar nota melalui tingkap dan sebagainya. Dan ini juga penting sebenarnya. Itu sebab saya kata sebelum sampai ke tahap sebegini, sepatutnya orang kata mangsa-mangsa ni dia kena buat persiapan awal. Sebab mereka yang berkonflik ini dia bukan
bukan jadi pada masa itu. Betul. Dia sebenarnya mereka ni dah ada dalam hubungan toksik dah lama. Kiranya dia berlarutan. Dia dah berlarutan bertahun-tahun. Jadi sebaiknya di peringkat awal tersebut mereka dah mula membuat persiapan. Bermakna dah ada peringkat permulaan jadi isu ni, apa persiapan mereka. Dah ada solution atau dah ambil apa-apa tindakan tapi belum dapat diselesaikan. Bermakna mereka dah mula untuk persiapan. Orang kata sekiranya berlaku sesuatu yang serius, sesuatu yang sukar ataupun sehingga mendatangkan ancaman keselamatan pada mereka. So dah ada persiapan, barulah senang. Contohnya macam bila dalam situasi terkurung, sebelum ni mereka ada rutin harian mereka. Dia ada komunikasi dengan jiran, ada aktiviti luar. Jadi apabila terjadinya sesuatu, jiran mungkin boleh tahu, kenapa rutin harian jiran dia sebelum ni ada je tiap pagi sapu sampah depan rumah ataupun pergi senaman bersama, aktiviti-aktiviti yang rutin. Ataupun dengan ahli keluarga mereka buat berhubung, telefon kan, tanya khabar. Tapi bila hari tersebut tidak ada, 1 hari 2 hari tidak ada aktiviti tersebut. Jadi ini boleh menimbulkan syak. Di mana di sini juga membolehkan pihak ketiga tadi untuk bertanya, menyiasat lebih lanjut. Ini antara solution di mana mereka yang terkesan dengan jenayah ini perlu membuat persiapan awal daripada mula mereka berkonflik. Dan bermakna pentingnya untuk masyarakat sekeliling dan juga keluarga Cakna dengan mana pergi dia ni tiba-tiba dah tak ada. Betul. Dan saya pasti kita sebagai masyarakat tidak patut menyalahkan si mangsa itu, sebab senang untuk kita berkata awak ni takkanlah masih lagi dalam rumah tangga sebegini, tetapi kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sebab yang ekstrim mungkin dah tak ada talian telefon pun diputuskan, handphone tak ada, laptop tak ada, segala-galanya tak ada. Dah memang tak ada cara lain kan. Baik, dan ini perkongsian daripada penonton kita Juliana Hall. Okey, baik. Juliana berkata, saya pernah lalui kenangan pahit berumah tangga, dipukul, dikasari, ditengking dan dimaki hamun. Susah sebenarnya saya nak bertahan, tapi saya tahan selama 13 tahun demi anak. Selepas itu saya letih sangat dan tekanan yang melampau memaksa saya untuk minta perpisahan. Daripada tersiksa mental dan fizikal, lebih baik berpisah. Kita ada hak untuk hidup bahagia. Wanita bukan objek untuk dipukul dan didera. Wanita juga manusia biasa tahu. Ada hati, ada perasaan. Memerlukan keberanian untuk berkongsi apa yang berlaku pada awak, Juliana. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Mungkin kalau kita boleh tanya juga kepada Tuan Mahmud. Untuk kita, kata Sugi tadi, untuk kita keluar daripada satu hubungan yang toksik, kita dah dipukul, dah didera, timbul satu ketakutan sebenarnya, terutamanya bagi mereka yang mungkin bergelar suri rumah, kebergantungan hidup mereka agak tinggi kepada suami. Nak keluar rumah, nak lari, tak ada pendapatan pula dan sebagainya. Dan juga untuk kita keluar dari rumah tangga yang toksik itu juga, bagaimana kalau mereka menerima ugutan daripada suami? Suami katakan mereka ini nusyus dan sebagainya. Apa solusi mereka boleh lakukannya? Inilah yang sangat menjadi kesukaran bagi pihak wanita. Apabila mereka yang dayus ini, lelaki yang dayus menggunakan agama sebagai satu ugutan. Kebanyakan mereka, inilah isu dia, nusyus. Tapi isunya, adakah mereka faham apakah itu nusyus? Adakah nusyus ini hanya dihukum ke atas pihak wanita sahaja? Tahukah anda bahawa nusyus ini juga boleh dikenakan ke atas suami? Kerana suami yang gagal memberi nafkah zahir dan batin, suami yang memberikan kecederaan juga dikira sebagai nusyus. Kerana Islam ni dia dah cantik. Even dia sangat melindungi para wanita. Kerana itulah Islam ni dalam Al-Quran sendiri dah surah An-Nisa ayat 34 dia dah bagi tahu dah bagaimana cara kita nak mendidik para isteri. Apabila terasa tidak puas hati, kita perlu menasihati dengan baik. Tidak berjaya, kita perlu asingkan tempat tidur. Tidak berjaya dan akhir sekali kita memukul untuk memberi pengajaran dengan seringan-ringannya hukuman. Pukulan tu kalau ringan tu seperti kita ambil berus gigi pukul. Maknanya tak rasa pun. Tapi kita nak menunjukkan rasa kita tak puas hati, tak seronok, tak happy. Tapi nusyus ni pula, mulut kita mudah untuk kita berkata laki ni nusyus. Tapi masalahnya, siapa yang nak jatuhkan hukuman nusyus tu? Pihak mahkamah. Apabila kita ingin menjatuhkan seseorang itu isteri nusyus, perlu membawa bukti yang kuat.
Kalau sekiranya isteri dah buktikan bahawa adanya kemudaratan kepada pihak isteri, contoh dari segi syarak mendatangkan kecederaan kepada isteri, mendatangkan kecederaan emosi kepada isteri, tidak sewenang-wenangnya pihak Mahkamah Syari'i akan memberikan dan jatuhkan hukuman sebagai nusyus kepada pihak isteri. Dan oleh demikian nusyus ni juga kita kena tekankan, nusyus kiranya ingin dibuat, perlu dibuat sebelum perceraian difailkan. Dan apabila berlakunya pula isu berkenaan dengan kecederaan mental dan fizikal, isteri boleh menuntut fasaq. Apabila fasaq telah difailkan, nusyus tidak boleh diberi sebagai satu konsiderasi oleh pihak mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Kerana jelas dari segi syarak pihak suami telah melanggar hukum syarak, bukan daripada pihak isteri. Baik. Penjelasan yang cukup teliti daripada Tuan Mahmud. Tapi saya nak bertanya kepada Puan Siti juga. Dalam beberapa ataupun mungkin banyak kes keganasan itu bukan sahaja terhadap si isteri tetapi juga terhadap anak ataupun ugutan. Kalau kau tak buat ni, aku akan cederakan anak. Ataupun kalau kau tak ikut, aku pergi kat rumah mak ayah kau, aku ugut mak ayah kau. Membahayakan keluarga si isteri. Dalam situasi sebegini, apa yang boleh mereka yang menerima ugutan itu buat, Puan? Okey, dalam situasi di mana mereka ni terkesan dengan keganasan lah, terutamanya bagi kes-kes yang melibatkan ugutan ataupun apa juga keganasan. Pertama sekali, tadi saya dah terangkan, situasi konflik ini bukan terjadi baru terjadi. Dia dah lama. Jadi tindakan mereka ni sebenarnya berdasarkan fasa-fasa di mana situasi mereka berada. Contohnya kalau di peringkat awal konflik tadi, lain tindakan mereka, apa solution mereka. Kalau sehingga kepada satu tahap dah selepas 15 tahun, macam tadi 13 tahun kan, mangsa tadi, so mungkin dia dah fasa yang begitu serius, dah kronik sangat dah, sehingga mendatangkan dah meletus sampai pukul. Mungkin tahap awal dia tu hanya ugutan, kan, kemudian dah datang pula tak ditangani ataupun ditangani secara betul ataupun tak sampai solution dia, sehingga membawa kepada satu kemudaratan dan tahapnya makin serius, makin teruk hubungan ini, mana cara dia adalah berbeza-beza. Kalau di peringkat awal tu mungkin boleh mendapatkan nasihat, ataupun jumpalah pakar-pakar, kaunselor perkahwinan untuk mendapatkan nasihat supaya masih lagi di peringkat diplomasi untuk menyelesaikannya. Kemudian bila dah sampai ke satu tahap yang serius, ancaman keselamatan pada nyawa, harta benda, bukan sahaja mangsa tetapi mereka berada di sekeliling. Pihak ketiga, bermakna ini haruslah sampai kepada pihak berkuasa lah. Maknanya kepada polis untuk satu tindakan undang-undang diambil. Bukan lagi mangsa ni menjadikan isu tu adalah isu dia sahaja. Sebab kebanyakan orang dia kata hal-hal rumah tangga ni hal individu, orang tu saja. Sebenarnya tidak. Dia adalah merupakan satu ancaman keselamatan kepada orang itu, keluarga dia dan juga mungkin masyarakat sekitar dia. Jadi perlu dia menangani dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi dia. Jumpa kaunselor, diplomasi dulu pada peringkat awal, mungkin tak dapat diselesaikan, jumpa kaunselor, jumpa penasihat, jumpa peguam. Kemudiannya apabila di tahap yang akhir tadi, pada saya di tahap yang ada tanda-tanda hak dia telah dicabuli, ancaman itu telah muncul, makna lapor kepada polis, minta perlindungan daripada agensi yang berkenaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. So di sini perlu tampil orang lain pula untuk tangani isu dia. Di pihak ketiga dari sudut undang-undang dan juga yang sewajarnya perlu diambil tindakan. Bermaksud kita boleh minta perlindungan untuk keselamatan kita, anak-anak dan juga isteri rumah kita. Ya, betul? Itu yang sepatutnya, kerana setiap individu dia ada hak dia, hak dia untuk hidup, hak dia untuk bahagia, untuk menjalani kehidupan, untuk survival ni. Bermakna dia kena tampil keluar untuk mohon bantuan dan juga adili diri dia dan juga orang lain. Dan mungkin juga dengan cara dia bertindak keluar, membuat laporan kepada pihak polis itu juga. Kerana correctional ni, pemulihan ni, mungkin pelaku jenayah itu tadi boleh diberi pemulihan, penjara dan sebagainya. Itu juga merupakan satu orang kata satu bukan saja hukuman tetapi pemulihan untuk dia kembali kepada track yang asal, kerana dia diberi rawatan dan sebagainya. Jadi perlu untuk tampil minta bantuan pihak yang
pakar ataupun mempunyai autoriti lah untuk menangani isu mereka ini. Okey, faham. Sugi, kita dah tahu definisinya, kita dah tahu tips, kita dah tahu macam mana solusi untuk kita keluar pasang CCTV dan sebagainya untuk kita kumpul bahan bukti. Tetapi bila kita bercakap mengenai khidmat Guam ini, pasti ramai yang terfikir kita perlukan fulus duit. Bagaimana agaknya kos dia bagi mereka yang tidak berduit, yang mungkin suri rumah tak ada sesen pun ni. Macam mana nak dapatkan khidmat peguam? Saya percaya ramai peguam-peguam di luar sana banyak melakukan pro bono basis, especially apabila kita dapat panggilan ataupun menerima meminta nasihat dari pihak peguam. Ramai peguam-peguam di sana banyak buat dari segi humanitarian punya nilai CSR. Tapi kita juga manusia, kita pun mendengar, kita boleh menyalurkan informasi-informasi ini kepada mereka. Tidak semestinya pihak peguam perlu mengambil tindakan, contohnya membuat tuntutan saman di mahkamah. Kadang-kadang kita menyalurkan maklumat, contohnya apabila berlakunya kes-kes yang serius, yang emergency, kita memberi maklumat kepada mereka, okey, buat talian kasih 15999, okey, untuk mereka ambil tindakan. Mungkin kita juga memberi mereka tempat di mana mereka boleh membuat laporan, contohnya kepada JKM. Seperti tadi kita boleh dapatkan emergency protection order. Kita juga boleh membantu mereka membuat laporan polis, mendraftkan untuk mereka laporan polis supaya mendapat interim protection order daripada pihak mahkamah. Tapi ini saya jelaskan di sini, ramai orang tak tahu. Sebenarnya apabila kita membuat tuntutan mendapatkan interim protection order ataupun protection order dari mahkamah, mahkamah juga di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, kita juga boleh menuntut pada pihak mahkamah, memohon pada pihak mahkamah untuk memberikan satu ganti rugi. Ini ramai tak tahu. Mana mahkamah juga boleh mengawardkan satu ganti rugi kepada pihak isteri untuk mendapatkan dari segi bantuan, untuk mendapatkan kaunseling, untuk atas contohnya Puan Siti tadi ada maklumkan, contohnya ada kerosakan dari harta benda, boleh membuat tuntutan daripada situ. Boleh juga kita membuat tuntutan dari segi mendapatkan bukan sahaja kaunseling, dan mendapatkan perubatan untuk dari segi tadi PTSD. Kita mendapatkan ubat-ubatan, mendapatkan medical assistance. Itu semua boleh dibuat daripada tuntutan kita dan mengambil tindakan yang drastik pada kes ini untuk mendapatkan satu solusi kepada kes keganasan rumah tangga. Baik. Dan Puan Siti, seperti yang Puan Siti dah kongsikan banyak informasi tadi, kes keganasan rumah tangga adalah sesuatu yang berlanjutan. Tetapi apa yang menjadi mungkin masalah adalah wanita ada sifat memaafkan ini, senang memaafkan, terutamanya kalau mereka ibu-ibu kan di luar sana. Jadi mungkin Puan Siti boleh berikan semangat kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini, yang mungkin juga tak sedar, aku ni sebenarnya dalam masalah keganasan rumah tangga. Bagaimana boleh mereka bangkit untuk mendapatkan bantuan? Okey, pertama sekali adalah kepada mereka yang terkesan, bermakna yang jadi mangsa terutamanya, pertama sekali mereka kena faham isu keganasan ni adalah bukannya isu mereka sahaja. Dia melibatkan pihak lain, anak, keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Dan mereka berhak untuk bahagia sebenarnya. Betul. Kerana yang nak menjaga anak mereka ataupun ibu bapa mereka adalah mereka. Jadi mereka ini perlu seorang yang kuat. Dan bila perlu kuat bermakna macam yang Tuan Mahmud cakap tadi, mereka ni sebenarnya kena dapatkan input-input. Dan untuk survival ni, bila kita kena kuat bermakna kita kena tahu hak kita. So kena merujuklah kepada dan ahli masyarakat juga sebenarnya kena main peranan kat sini. Saya nampak bila mereka yang terkesan ni memang kita tahu bila emosinya terkesan memang dia akan duduk di dalam suasana toksik ni, memang sukar mungkin dia nak keluar. Bermakna pihak ketiga ni pada saya seperti ahli masyarakat ni yang kena tarik mereka untuk keluar mendapatkan sokongan ataupun keluar juga daripada kepompong mereka. Makna ini adalah peranan ahli masyarakat seperti kena prihatin apabila mereka ni berkongsi masalah. Jangan orang kata mengambil kesempatan. Contohnya nak buat konten ke, nak viral ke. Mungkin di kesempatan ini juga mereka yang ada pengaruh ini mendapatkan maklumat-maklumat seperti publish di media sosial boleh. Tapi maklumat macam mana hak-hak seorang wanita. Mungkin dari sini mangsa tersebut dia dapat maklumat tersebut. Dan juga mungkin jiran-jiran yang terdekat ni, kita tahu masyarakat kita ni memang banyak, mereka ni banyak kepakarannya. Ada yang kaunselor, betul tak? Mereka boleh membuat khidmat kata percuma ataupun bagi khidmat nasihat.
Dan juga nombor satu sekali, mereka yang terkesan dengan keganasan ni juga, mereka nak keluar. Itu sebab dia orang sanggup duduk di dalam hubungan toksik kerana dia orang tak tahu masa depan mereka ni macam mana ya. Kalau dia orang keluar daripada rumah, macam mana nak hidup? Kan lepas ni macam mana kelangsungan hidup. Jadi di sinilah peranan ahli masyarakat yang mempunyai akses, seperti kita ada usahawan, mereka ada kepakaran menjahit ke, membuat industri mungkin membuat produk-produk tertentu. So boleh mengambil mereka supaya mereka ni boleh menjana ekonomi, bagi mereka latihan, bagi mereka kepakaran, kemahiran, supaya mereka ada harapan untuk keluar daripada hubungan toksik tadi, supaya kerana duit ni penting. Macam tadi Tuan Mahmud cakap, Puan bercakap tadi, duit ni penting. Tak ada duit memang susah. Jadi menjana ekonomi tu untuk dia nampak apakah barulah mereka ni boleh keluar daripada situasi tersebut. Dan nombor satu sekali, mereka perlu tahulah hak-hak. Itu adalah penting. Input-input daripada internet sebenarnya itu adalah penting. Jadi ahli masyarakat yang ada pengetahuan, macam peguam yang ada maklumat, polis melalui awareness. So di situ adalah penting input disampaikan supaya mangsa ni dia tengok, oh ini cara dia. Kalau pergi buat laporan polis, di mana nak buat laporan polis, kemudian kalau dibuat laporan polis, apa akhirnya terjadi. Jadi supaya mereka faham kesan dan akibat perbuatan mereka itu dan kenapa mereka perlu keluar daripada situasi sebegitu. Dan juga adanya sokongan pihak lain, perlindungan, mungkin ada shelter, rumah perlindungan yang badan bukan kerajaan ataupun individu tertentu yang sediakan, ataupun ahli-ahli masyarakat yang lain. So di sini gabungan ahli masyarakat dan mangsa itu sendiri sebenarnya dia perlu kuat. Dia kena sendirinya ada kemahuan untuk keluar daripada situasi itu. Kalau dia tak bertindak, siapa lagi nak bertindak? Betul. Okey, baik. Kita ambil itu sebagai satu rangkuman kepada topik kita hari ini, keganasan dalam rumah tangga. Saya suka bila Puan seru semua anggota masyarakat untuk sama-sama kita bantu perkara ini. ECP Siti Kamsiah Hassan dan juga Tuan Mahmud Jumaat, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai kami tengah hari ini. Terima kasih dan ingat anda berhak merasakan kebahagiaan itu. Jadi jangan berdiam diri kalau anda antara individu yang didera di rumah anda sendiri. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Wanita hari ini. Aku ingin semua kebintang aku gapai, sungguh pun ku percaya impian tak tercapai. Biarpun ku dipijak, diriku dilupakan, jauh mana ku langkah, mimpi masih tak sampai. Meski aku takkan lepaskan apa yang ku bina, jalan hidup ini ku teruskan walau tidak sempurna. Shout out to DCO, yo. Walau tidak sempurna, oh yeah. Walau tidak sempurna, walau tidak sempurna, walau tidak sempurna. Walau tidak sempurna, ikut empat kaki, kita gerak takkan henti, berpuas tak lagi, siapa sampai pagi. Ikut empat kaki, kita gerak takkan henti, berpuas buat lagi, siapa sampai pagi. Yeah. Kadang hidup ni banyak cerita yang telah tertulis tak lagi nyata. Semua jalan kita rempuh, masa belum tamat tempoh, ikut rentak ikut tempo. Jarang peduli masa tiku, ada empati kanan kiriku, sediakan payung yang luas, semoga tidak terhempas saat kita menahan nafas. And we gon' bless up, kita tahan under pressure, bangkit dari bawah sampai tanah rata, kita hidup luar dari biasa.
Meski aku takkan lepaskan apa yang ku bina, jalan hidup ini ku teruskan walau tidak sempurna. Let's go guys. Walau tidak sempurna. Walau tidak sempurna, walau tidak sempurna, ikut hentak kaki, kita gerakkan henti, belum puas buat lagi, shuffle sampai pagi. Ikut hentak kaki, kita gerakkan henti, belum puas buat lagi, shuffle sampai pagi. Sempurna. Penuh bertenaga. Tapi tak reti nak shuffle lah. Okey, tarik nafas dahulu. Tarik nafas. Okey, awak tenang. Tadi topi pun dah nak tercabut ke saja? Memang saja. Memang sengaja. Okey, Arif sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Single terbaru awak ya, Tak Sempurna. Betul. Single comeback awak? Single bolehlah. Ya. Sebab dah lama juga tak keluarkan lagu. Kita memilih genre yang sesuai untuk generasi sekarang. Ya. Okey. Sebab kita tahu generasi sekarang ni generasi media sosial. Okey. Apa yang trend di media sosial, apa yang sesuai di media sosial. Jadi kita follow the trend. Okey. Macam saya memilih genre pop EDM ni sebab saya rasa rugi kalau saya tak buat. Sebab dia mengah-mengah lagi. Tapi saya suka tarik nafas di tempat yang betul. Tak apa. Kita slow and steady. Baik. Okey, mungkin nak cerita juga tentang lagu ini. Siapa yang buat lagu ini ataupun arrangement musiknya? Okey, yang menulis lirik untuk lagu ini adalah Ashraf Nasir. Okey. Yang produce lagu ni adalah Justin Sio. Okey. Dulu dia ex MFMF kot. So dia yang buat muzik ni. Sebenarnya saya yang request siapa yang mampu untuk buat EDM, because of saya rasa tak ramai daripada komposer-komposer kita yang berani untuk keluarkan satu benda yang baru. Baik. Dan sebenarnya muzik ni tak adalah baru. Lama dah ada. Cuma tidak dipopularkan di Malaysia. You mean EDM? Yes. Okay. Since now dah ada Melayu punya penggunaan bahasa dan lagu EDM ni sangat cantik. Ya, betul. Kan, jadi saya ambil peluang ini untuk saya kembali kepada muzik kegemaran saya. Saya dulu kan menari shuffle. Ya, betul. Kan? Okey. Lepas tu kita ikut trend waktu itu. Menjadi seorang penyanyi dengan sesuaikan dengan apa current trend masa tu. Dan saya tak sedar sebenarnya lagu-lagu macam ni pun boleh menjadi satu tarikan, dan juga dia boleh trending sekarang kan. Apa-apa yang ada di media sosial itu yang di pick up dan makin lama makin tersebar. Jadi saya ambil peluang ni. Saya rebut juga peluang ni. Okey, baik. Dan tetapi shuffling dan tadi tu shuffling kan. Shuffling dulu famous. Dia satu kala tu memang semua orang nak shuffle. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu sekarang Ariel bawa balik. Adakah ada sebab di sebaliknya ataupun dapat ilham dari mana-mana? Okey. Negara kita mempunyai masalah yang itu lah, sebab kita terlalu mengikut trend. Tapi kalau di luar, benda tu berlanjutan. Okey. Benda tu akan sentiasa relevan. Until now pun, benda tu sentiasa berlanjutan. Diorang banyak festival yang berkaitan dengan benda ni, dan diorang mempromosikan benda ni. Dekat Malaysia ni je kita bertukar-tukar trend. Jadi, untuk saya, mempromosikan satu gaya hidup yang sihat tak ada masalah. Because of shuffling, saya mempromosikan aktiviti yang sihat. Bersenam dan sebagainya. Macam saya sekarang tengah mengah-mengah kan. Sihat tu sebenarnya. Sihat tu sebenarnya. Nampak peluh-peluh mikir. Jadi why not kita ambil pendekatan yang sama. Maksudnya kita mempromosikan satu gaya hidup yang sihat. Dalam masa yang sama kita mempromosikan muzik yang
boleh buat orang menari dan orang enjoy benda tu. Sama juga macam Zumba. Lagu-lagu yang dimainkan, lagu-lagu yang kita tahu sebenarnya unsurnya macam mana, tapi bila kita terapkan dia dalam satu jenis senaman, dia jadi satu gaya hidup yang sihat. Betul, setuju. Sama macam apa yang saya buat. Kalau tanya saya, betul ke Ari nak mempromosikan balik tarian shuffle? Yes. Of course, apa salahnya? Sebab saya tak rasa saya buat benda yang salah. Saya buat benda yang betul. Ya, ini orang kata dia punya culture untuk orang kata raver kan. Itu is a culture. Ini apa, harimau ke ni? Mana ini apa gambar ni? serigala. Serigala. Ini antara elemen-elemen yang saya macam ketengahkan. Tunjuk balik kita punya seluar, apa gaya kita dulu kan. Sebab benda ni kalau di luar relevan sampai hari ini. Cuma kita je yang bertukar-tukar. Okey. Dan Ariel mungkin di kesempatan ini Ariel boleh berkongsi Instagram ataupun TikTok Ariel bagi mereka yang belum mendengar lagu ini. Okey, kepada semua rakyat Malaysia yang nak dengar lagu saya ataupun peminat-peminat muzik lah. Sila dengarkan di YouTube. Type saja Tak Sempurna Ari Pilus featuring dengan Nigel. Dan juga kalau nak ikut saya punya pengembangan yang terkini, boleh follow saya dekat saya punya Instagram, TikTok, di X dan juga YouTube Ariel Pilus juga. Okey, baik Ariel, kita ada permintaan sedikit dari producer kita nak dengar lagu Menatap Matamu. Legend lagu tu. Dia kata belanja sikit. Okey. Sungguh indahnya hari berlalu menunggu kasih tambatan hati. Shuffle sikit. Wow. Tak boleh. Sikit sangat tu, tetapi apa pun terima kasih banyak-banyak Ariel. Terima kasih banyak-banyak. Producer happy tak? Producer okey? Dia happy lagi. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Katanya ada puding caramel. Sedapnya kegemaran saya ni. Kita berhenti berehat seketika. Ariel suka puding caramel. Wanita hari ini, wanita hari ini. Nampak tak muka rakan saya yang cukup teruja, tak sabar dia. Nak belajar macam mana. Sebenarnya bukan nak belajar, nak makan kan? Nak makan je. Puding caramel. Kita bersama dengan Encik Ahmad Farid. Terima kasih bersama dengan kami. Rakan saya dah tak sabar dah. Saya dari tadi dah. Tadi Sugi kata, sedapnya bau. Bukan saya je tak sabar. Awak pun tak sabar kan? Vanilla essence dia. Tapi Encik Farid mungkin boleh kongsikan macam mana nak buat. Sebab kalau kita lihat bahannya, memang bahan-bahan asas. Sikit je. Mudah. Mungkin buat cuti sekolah ini, ibu-ibu di rumah boleh buat bersama dengan anak-anak mereka. Silakan. Lagi nak dekat bulan puasa ni kan? Okey. So dia puding caramel ni bahan dia cukup mudah. Memang boleh dapat ke mana-mana je kan. So kita hanya perlukan telur, susu cair, gula, esen vanila dan juga air. Itu sahaja bahan. Ini sahaja. Lama tak untuk penyediaan puding caramel ni? Ya, penyediaan dia kalau nak kita punya resipi ni dia agak rumit sikit lah. Okey. Sebab nak mendapatkan hasil yang memang the best lah. Lah senang cerita. Okey. Cara-cara nak buat, nak pukul telur dahulu ke? Lepas tu masukkan susu cair? Kita hari ni kita akan, sebab ramai sangat tanya, so kita hari ni kita akan bagi share beberapa tip yang memang tak pernah share kat mana-mana. Okey. Kena cukup perhatian. Yes. Okey. So, mula-mula. Okey. Telur ni kita perlu pukul lah. Alright. Ini 6 biji. 6 biji telur. Okey, baik. Kiranya ni untuk buat satu dulang tu lah. Ya, saya. Satu ni lah. Satu loyang. Yang bersaiz 22 cm. Loyang. Kadang-kadang orang tanya kan, orang tanya saiz apa sebab kalau dia terlampau lebar, dia akan terlalu nipis. So saiz ni memang just nice lah. Baik. So telur ni kita akan pukul lah. Okey. Dia manja-manja je. Dia begitu je. Sebab kalau kita pukul terlalu kuat, macam kita pukul bawah ulu tu, dia akan angin masuk banyak. Jadi dia tak angin masuk? Yes, dia tak creamy. Okey, baik. Itu tips pertama. Yes, tips pertama. Tips pertama. Cantik manja-manja sahaja. Okey, so tips yang kedua. Okey, kita kena larutkan dulu susu cair. Okey. Dengan air? Ya, saya. Cair. Okey, ini berapa, apakah sukatan susu cair? Susu cair 1 tin. 1 tin? Okey. Okey, 1 tin. So 390 ml lah. Okey, baik. And then gula 1 cup. Okey. Kalau ada yang nak guna, katalah memanglah gula dah. Memang gula. Tapi ada yang kata nak guna brown sugar lah. Sihat sikit. Ya, boleh. Tapi dia agak rasa akan lain sikit lah. Okey. Sebab kita, perbezaan rasa. Puding caramel ni, dia base dia dah ada caramel sirap dia tu. Okey. Kan? Okey, seterusnya. Yes, kita campur vanila. Essence vanila. Then vanila. Air. Dan juga air. Air ni kita kena guna air suam.
Air suam. Kenapa tu? Sebab apa kita nak larutkan dia. Kita nak larutkan dia. Kita larutkan dia sampai gula dia cair. Sebab kalau kita selalu kena orang buat puding karamel ni, dia campur semua dan baru dia pukul. Okey, kiranya itu kesalahan yang sering kali dilakukan. Tips kedua tuan-tuan dan juga puan-puan. So gula dia tak larut. Okey. Jadi dia akan boleh menyebabkan sedikit bubble nanti dalam puding karamel time masak nanti. Sebab dia tak larut kan. Maksudnya bubble tu rongga-rongga kecil kan? Saya. Itu antara satu sebab lah kenapa dia berongga. Nanti kita bagi tahu lagi apa sebabnya. Baik, jadi kita masukkan. And then kita masukkan. Okey, Encik Farid katanya dah 17 tahun full time buat puding karamel. Betul. Kenapa puding karamel tu? Apa istimewanya puding karamel Encik Farid ni? Sebabnya kita mula dulu pun bulan puasa juga. Tapi sebabkan puding karamel ni kat Malaysia ni, kita hanya jumpa selalu famous time bulan Ramadan saja. Betul. Kan, betul tak? So, bila kita dah lepas bulan Ramadan tu, customer tetap minta tanya kenapa tak jual. Kita rindu tak kena tunggu setahun kan. Jadi kita kata, rugilah kita nak tolak rezeki kan. Jadi kita buatlah. Kita buat. So 17 tahun saya memang buat ni, fokus ni selama 17 tahun memang full time lah. Okey, baik. Encik Farid, saya nak tanya juga. Kalau ini flavornya original. Ya, betul. Kalau mereka yang nak flavor macam coklat lah, strawberry, boleh ke orange? Okey. Setakat dia lah. Puding karamel ni dia sesuai kalau kita nak tahu sedikit flavor kopi ataupun lemon. Itu satu benda yang memang jarang kita jumpa, tapi kalau buat memang cukup sedap. Okey. Lemon dengan kopi. Okey, baik. Mungkin Encik Farid nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kat mana nak dapatkan puding karamel Encik Farid ni. Mungkin di IG kita boleh dapatkan jumpa kita di kita punya TikTok, Mr. Karamel Official. Mr. Karamel L tu double L tu double, takut nak silap kan. So kita punya stall ada di Taman Melawati. Di Taman Melawati. So boleh dapatkan setiap hari kecuali hari Isnin lah kita tutup. Okey, kiranya yang ini dah siap, selepas ini tuang dalam loyang. And then satu lagi, puding karamel ni selalu orang ramai yang tak makan sebab apa? Orang kata sebab hanya telur. Hanya telur, betul. Okey, hanya telur ni disebabkan oleh lendir yang ada dalam putih telur. Okey. So lendir tu kalau dalam bahasa Melayu dipanggil tali perut telur. Okey. Baik. So dalam bahasa saintifik dia panggil Keliza. Keliza. Nama bahasa saintifik dia. So itulah punca dia sebab dia jadi hanya. Jadi kalau nak hilangkan hanya dia tu, Okey. Sementara tu mungkin Sugi nak rasa. Mungkin awak rasa, saya rasa boleh, tak ada masalah. Apa perkongsian yang kita ada untuk penonton. Okey, sambil-sambil Encik Farid tuang dalam loyang. So jadi kita kena kita kena tapis lah supaya dia punya, saya kata tadi tu, telur tu, lendir telur tu dia terasing lah. Okey, baik. Dan ini peringatan atau perkongsian buat anda penonton-penonton WHI. Wow Shop menyediakan peluang untuk anda infak Al-Quran dengan mudah kepada beberapa pusat tahfiz dan rumah kebajikan terpilih. Rebut peluang ini untuk sama-sama berkongsi kebaikan dengan mereka. Dan jangan ke mana-mana. Selepas WHI ini terus menonton siaran Wow Shop. Okey. Tapi sebelum tu Sugi, kalau kamera boleh tengok, nampak tu tergedi dekat situ. Dia lembut. Tak ada hanya telur, rasa karamel itu sedap. Rasa sikit. Tak terlalu manis. Tak terlalu manis. Betul, tak terlalu manis. Sesuai untuk semua orang makan lah senang cerita. Okey, baik. Dan selepas ni kukus berapa lama? Okey. So, bila dah kita tapis, kita boleh terus kukus lah. Okey. Berapa lama tu? Kukus dia ambil masa 25 minit ke 30 minit. Okey. Satu lagi tip pula. Satu lagi tip pula. Kalau untuk masak dia, kukus ni, kenapa kita punya tekstur tak ada bubble macam orang lain? Betul, licin je. Yes. Kita kena masak dengan api yang cukup kecil. Cukup kecil. Daripada start paling masak. kecil. Yes. Daripada start masak sampailah betul-betul masak. Okey. Dia lebih daripada 30 minit, dia akan jadi terlalu kenyal. Kalau kurang daripada 25 minit, dia akan jadi terlalu lembek. So kita potong nanti pecah. Okey, cukup ikhlas perkongsian tips-tips daripada Encik Farid. Dan nanti saya beli. Saya ingat ada buah kat sana. Ya, saya. Sebab apa? Kadang-kadang puding karamel ni ramai yang makan kosong. Kan? Tapi kita boleh tak buah sebenarnya. Actually puding karamel ni kalau belum puasa. Encik Farid letak kat sini. Dekat pinggan saya. Boleh try makan dengan fruit cocktail ni. Ataupun dengan krim. So memang akan lagi sedap lah. Sebab kita dah terbiasa makan selalu yang kosong je kan. So boring lah kan. Kalau puasa ni boleh try ni.
Okey, orangnya dah lah manis, makan puding karamel yang manis lagi bertambah manis. Bermanis-manis. Ya. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Encik Farid, dan anda bolehlah cuba inspirasi banyak puding karamel yang kami kongsikan hari ini, dan WH akan kembali esok. Betul, kita akan kembali esok dengan topik kita pedih ulu hati, gastrik atau sakit jantung. Saya tadi dah kenyang, so gastrik mungkin tidak. Kita tengok kalau ini adalah penyakit sakit jantung dan sebagainya. Bersama kami esok, saya dan juga Sugita, kami undurkan diri untuk siaran hari ini. Jaga diri baik-baik, stay safe. Assalamualaikum. Terima kasih, bye-bye. Budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?